Bab yang pertama, agama Islam. Apa dia agama Islam? Dia nak tarik, nak kenal, nak bagi kita tahu, nak bagi kita faham. Yang kata agama Islam tu apa dia? Bermula agama, yang kata agama kepada lugat, yakni pada segi cakapan Arab, iaitu taat. Agama tu taat dan ibadat, dan balasan pun agama juga. Balasan pahala, balasan dosa, dan hisab pun agama juga. Itu kita tak nak kandaki, cuma nak tahu saja. Dari segi bahasa betul lah. Dan pada istilah ni kita nak agama pada istilah, pada pakatan ulama. Istilah pakatan ulama yang kata agama tu apa dia? Ni dia. Dan pada istilah, pada pakatan ulama yang takrif agama tu apa dia? Segala hukum. Semua berapa hukum? 5. Kita dah kemarin. Yang menerangkan dia, yang mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar, beritahu ke Nabi, wahyi, itu nak menerang. Dia kata wahyi itu malaikat buat turun sampai ke Nabi. Segala hukum yang menerangkan dia oleh Allah Ta'ala atas lidah Nabi, malaikat buat turun ke Nabi. Itu agama. Tulis sikit di tepi tu. Segala hukum. Di sini ada hazah. Hazafah. Hazah mudhaf. Orang mengaji nahu. Di sini ada hazah. Takdirnya. Takdir hazah. Kena takdir. Takdir mudhaf. Takdirnya imtisalul ahkam. Ad-din itu takdirnya, din itu, agama itu. Takdirnya, agama itu ialah imtisalul ahkam. Itu baru betul. Agama itu bukan segala hukum tu. Hukum tu hak Tuhan. Kita kena takdir lah. Kalau kita nak beri jadi hak kita lah pun nak. Imtisalul ahkam. Mengikut. Taat segala hukum. Itulah agama. Di kita ni, kalau kata agama tu hukum, jadi Tuhan beragama. Pada yang kata, bukan kita beragama. Hukum tu hak siapa dia? Hak Tuhan. Ayat itu pasal apa keinginan kita? Imtisal. Jadi kita ni orang yang beragama. Hazah mudhaf. Imtisalul ahkam. Itulah ad-din. Oh, dah sempurna. Tidak kita ada mesti pula. Agama tu segala hukum. Hukum tu bagaimana? Hukum tu hak Tuhan. Hak Tuhan lah beragama. Pada ayat dia. Kalau kita nak buat macam mana? Kena takdir. Segala hukum ad-din ma syara'ahu Allah ala lisan nabihi minal ahkam. Yani ad-din imtisalul ahkam ma syara'ahu Allah. Mengikut segala hukum, menjunjung, mengikut segala hukum. Jadi kita ni orang yang mengikut, orang yang beragama. Hukum tu hak Tuhan, mengikut tu hak kita. Kalau kita tak ikut, kita tak nak beragama. Boleh? Ingat. Jadi mengikut segala hukum. Jadi orang yang mengikut tu orang yang beragama. Hukum dah Tuhan. Dan pada istilah yang kata agama segala hukum, yang ini mengikut segala hukum. Imtisal tu agama. Yang menerangkan dia, yang memberitahu akan dia, wahyi oleh Allah Ta'ala atas lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Boleh semua. Reti bermulai ni agama ni tu gaduh lari. Lama sangat dah orang tak reti. Tak orang reti juga. Terus marah ke kita, tu guru tu bila mengajar dia campur politik. Bila mengajar dia kira hak politik sama.
Mengajar agama sudahlah, campur politik apa. Dia tak kerti tu. Dia tak kerti dah tu. Dia campur politik apa, mengajar agama sudahlah. Agama tu nak tahu apa agama. Mengajar tu agama. Mengajar bukan agama. Mengajar bukan agama. Yang agama tu dia hukum hakam tu agama. Itulah agama. Mengajar tu perkara-perkara yang berkait dengan agama. Semayang tu bukan agama, perkara yang berkait dengan agama. Agama sendiri itu hukum. Agama. Hukum tu nak pergi ke mana? Bersangkut dengan perbuatan kita. Imtisal itu perbuatan kita. Bersangkut dengan perbuatan kita agama. Duduk ke berjalan ke apa saja perbuatan kita sangkut dengan hukum. Hukum adalah agama. Angkat tangan tubuh orang bergerak, apa hukum? Haram, dosa. Angkat tangan sembahyang, apa hukum? Wajib. Hukum tu kita imtisal hukum tu. Itulah agama. Ini perkara yang berkait dengan agama. Dia kata campur agama, ada campur agama. Agama bila? Perkara berkait dengan agama. Semua perkara berkait dengan berjalan. Nah ni mu duduk ni wajib. Pasal mengaji. Saya lagi mu nak makin harus. Harus tu tak hukum. Hukum juga. 5, hukum 5. Tak ni mu nak berjalan ke kedai, apa hukum? Kalau mau berjalan ke kedai, nak pergi curi barang, haram. Kalau mau berjalan ke kedai, nak cari nafkah, wajib. Gerak diri kita. Kalau kita mengundi itu, jalan dah. Jalan ke mana? Haram ke? Wajib. Pahala ke tak? Itu politik dia kata tak campur dengan agama. Itu politik dia tak campur dengan agama. Jadi mana jalan buat kerja politik tak ada hukum. Tak nak kena. Pasal ni benar politik, tak nak kena, tak kait dengan hukum. Siapa kata betul? Ini benar politik, tak ada haram, tak ada apa dosa, pahala, tak ada. Pasal benar politik. Benar lagu ni tak boleh. Mana boleh? Kerja buat kita bergerak ni semua kait dengan hukum. Bagi kita hilang. Nak lepas di mana? Bukan kita tu. Allah Ta'ala campur sendiri, siap lah. Duduk di situ belakang nak pisah tak boleh. Nak asing tak boleh. Membuat gulai tak masing. Mu jangan main ketua garang tu, mencabut mesin. Bulan gulai boleh. Mu macam kopi tak manis. Mu jangan main ketua gula, tertarik manis tu boleh asing. Politik dengan agama lagu tu, nak asing tak boleh dah. Tuhan buat siap lagu tu dah. Asing ni ke mana? Tu orang baik, orang bodoh, orang jahil, orang tak mengaji. Dan dinamakan pula agama tadi. Dan dinamakan pula ia agama tu dengan millah, millati Ibrahim Hanifah. Ada dalam Quran. Millah tu agama lah tu. Dan syarak pun panggil agama juga. Dan syariat agama. Habis. Kemudian Islam pula. Agama Islam. Islam tidak apa. Dan Islam pada logat semata-mata menjunjung, mengikut perintah Allah dan menurut taat. Islam pada logat. Dan Islam pada syarak. Ini kita nak menjunjung dan menurut taat, patuh akan barang yang mendatangkan dia oleh Rasul. Apa yang Nabi bawa mari, kita ikut, taat, patuh, terima. Itulah Islam. Jadi kita ni orang istislam. Islam al-istislam wal-inqiyad. Menerima dan mengikut. Orang menerima, orang mengikut, orang tu orang kafir dia tak ikut. Terima orang tanpa. Terima apa yang Nabi bawa mari. Ikut yang Nabi bawa mari. Tu orang Islam. Orang tu ikut. Pasal itulah, kalau benar hak Nabi bawa mari tu, kalau kita berasa ragu-ragu, tak puas hati, iman kita rusak dah. Pasal tu orang UMNO sembelih kita tak makan. UMNO sembelih kita tak makan. Pasal dia duk ragu dengan ayat Quran. Quran tu siapa dia bawa mari?
Dia kata Quran tak ada pegang sangat. Ambil setengah-setengah sudahlah. Ayat-ayat lagu ni tu saya pegang lah zaman lah ni, zaman Utah dulu. Bolehlah. Maknanya dia tak percaya tu. Tu benda tu Nabi buat lagi. Rusak dah tu iman. Ya semula pun kita tak harap. Faham tu nak? Orang lagu tu. Dia tak mengkat Nabi bawa. Patuh semua. Apa yang Nabi bawa lagi. Dan Islam pada syarat menjunjung, mengikut dan menurut akan barang yang mendatangkan dia oleh Rasulullah SAW. Semua Nabi orang lagi. Asal pun kata tak boleh pakai. Yang duk turut sangat ayat Quran, ambil setengah-setengah dah. Ada. Kami sini banyak betul lah tu. Puak amnol. Orang pas tak makan. Belum semula dia kita tak tahu nak makan dah. Dia tolak. Kitab kata, bukan saya kata. Saya nak baca. Saya kata tu kata Allah. Bukan saya buat kitab. Saya tu baca beri. Yang buat kitab nak ulama. Dia pesah bela. Ini elok. Menurut akan barang yang mendatangkan dia oleh Rasulullah SAW. Apa dia benar? Daripada barang yang diketahuikan dia daripada agama. Benda tu benda agama, kita ikut. Jadi kita tahu, orang tahu semua benda agama, dia kata tak. Dia tak mau ikut. Dia kata ni tak boleh pakai. Jahannam kan? Daripada barang hak Nabi Muhammad yang diketahui akan dia akan itu barang daripada agama, dengan kita ada tilik dan fikir macam sembahyang, puasa, agama lah. Semua orang tahu kata puasa, orang kafir pun tahu. Dia kata puasa tak wajib. Jahannam lah tu. Ini tu. Benda dia semua orang tahu, tak ada payah. Benda daruri dia panggil. Wajib yang tolak Nabi bawa. Dan mengandung, melengkapi oleh agama Islam itu akan segala simpulan iman yang betul. Jadi bila kata Islam, iman duduk sekali dah. Kita masuk sekali dah tu. Islam a'malul jawarih. Iman a'malul qulub. Iman a'malul qulub. Amalan hati, kepercayaan dalam hati. Orang tak nampak. Islam amalul jawarih, tunduk, rokok, sujud. Nampak tak? Jadi, bila ada Islam tu ada iman lah. Dan rokok, sujud apa? Ada iman dah tu. Islam amalul jawarih. Lagi akan datang kita udah tu. Fussiral imanu bit tasdiq. Wa fussiral iman bit tasdiq. Ditafsirkan iman tu dengan tasdik, mengaku dalam hati. Wa syarahal Islam bil jawarih, bil amal. Dan kesyarah Islam itu dengan amal anggota. Jadi bila ada Islam ada iman itu. Sekali. Tu kata dan mengandung oleh agama Islam itu akan segala simpulan iman yang betul. Masuk sekali lah tu. Angkau hidup iman hak sempurna tu. Dan ibadah masuk dalam tu lah tu. Yang membersihkan hati. Ibadat yang membersihkan hati. Hati tak jadi syirik. Gitu. Dan perangai yang baik, ihsan dia panggil. Perangai yang baik, yang ni, tulis itu. Perangai yang baik iaitu mengerja ibadat. Perangai yang baik iaitu mengerja ibadat dengan kelakuan yang elok. Perangai yang baik iaitu mengerja ibadat dengan kelakuan yang elok. Itulah dinamakan ihsan. Perangai yang baik iaitu mengerja ibadat dengan kelakuan yang elok. Iaitulah dinamakan ihsan. Islam, iman, ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu nama ihsan. Perangai yang baik, kerja bagi elok.
Iman, Islam, ihsan. Mari di mana ni? Mari daripada hadis Jibril. Jibril yang buat bagi. Masuk mari tanya Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nabi kata, "Anta budallah ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ada anta Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi kata iman mengaku dalam hati. Itu. Mengaku ikrar dalam hati Allah Ta'ala Tuhan, Muhammad Rasul. Muhammad, mal ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Itu mari daripada hadis. Itu. Ucap mari situ. Jadi kalau Jibril tanya Nabi, Nabi jawab satu. Ihsan tu buat bagi elok. Macam mana buat bagi elok? Buat dengan kelakuan yang elok. Macam kita semayang. Anta budallah ka'annaka tarahu, ibadat kepada Allah serupa Tuhan duduk depan. Jadi kita berasa gerun, khusyuk, tawaduk, itu kelakuan ihsan. Ni semayang sengit, sana sengit, tak ada ihsan. Yang Wahabi ni semayang. Allahu Akbar. Nak kerja baju. Nak kerja baju. Nak sibang serban. Orang siap dulu nak menghadap raja ni. Pakai baju depan raja marah dah. Tu raja dunia. Ni raja, segala raja. Tu Mesir duk bahas Wahabi Mekah. Orang Wahabi ni kata bodoh. Mesir ni orang Mesir. Kita nak pergi menghadap raja, tentu kita siap bagi elok. Bukan nak siap depan raja tu. Ni Allah Akbar. Semayang baru nak buh kaki baju, baru nak simpan serban. Bergerak 2-3 kali dah. Metas semayang. Itu tak ihsan. Ihsan tu buat bagi elok. Duk bagi elok. Khusyuk hati. Anggota pun tetap bagi elok. Hingga buruh mari hingga atas kepala, dia sekal kata turuh harga. Dia sekal kata kayu. Sahabat semayang. Itu ihsan. Jadi bila kita semayang jangan jauh hati kita pergi rata. Bila hati kita tarik oleh syaitan, ingat aku semayang, tarik balik. Kalau hati nak fikir, aku duduk semayang, ingat balik. Tarik balik. Bila hati kita nak buat pergi sana, tengah-tengah nak semayang, nak fikir, aku duduk semayang. Ingat balik. Kita ada baca ni. Yang duduk hijau. Tu buat dia lagu tu. Lama-lama dia tak kacau. Ni kedua turuk dia kan. Lama-lama berapa rakaat tak tahu, 3, 4. Dia turuk dia. Bila puasa nak kita tarik. Bila puasa nak kita tarik, aku duduk sembahyang ni. Baik, yang turuk ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan undang-undang bercampur gaul yang sempurna pun dia juga masuk dalam Islam juga. Berarti undang-undang campur masyarakat, undang-undang masyarakat sama-sama kita. Ada hadis jadi masyarakat antara sama satu sama lain. Dia juga tu masuk dalam cawangan Islam. Dan mendatangkan ia seseorang bagi sekalian manusia akan tua. Dan mendatangkan ia apa dia? Dan mendatangkan ia Islam dan iman. Dan mendatangkan ia Islam dan iman bagi sekalian manusia akan tua. Ini membawa tua. Kebahagiaan. Kalau Islam elok, iman elok, ihsan elok, bertuahlah. Dan kesenangan selama berpegang mereka itu dengan dia, dengan Islam. Ingat-ingat. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Jaga Islam. Bertuah. Jadi selama berpegang mereka itu dengan dia, dengan Islam, bertuah. Dan tidak ada agama yang sebenar melainkan agama Islam. Wa madza ba'dal haq illa dhalal. Wa madza ba'dal haq. Tidak ada kemudian daripada hak sebenar melainkan sesat. Hak sebenar satu je, Islam. Tak ada hak lain. Wa madza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada kemudian daripada hak sebenar ni melainkan hak lain itu semua dhalal, sesat. Dan tiada ada agama yang sebenar melainkan Islam.
Tak ada. Agama lain semua agama karo. Mana tahu kerana firman Allah Ta'ala. Inna dina indallah al-Islam. Apa dia Islam? Ingat. Mengikut. Patuh. Apa yang Nabi bawa. Kita ni orang beragama. Kita ni orang beragama. Al-Islam, al-Istislam wal-Inqiyad. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna din indallah al-Islam. Artinya bahwasanya agama yang diredai pada sisi Allah Ta'ala agama Islam. Lain pada ni dia tak redha. Tuhan tak redha. Apa makna redha? Tuhan tak berkenan. Redha tu berkenan. Buat hak Tuhan redha, hak Tuhan berkenan. Lain Tuhan tak berkenan. Terus reka mainlah. Reka sana, reka sini. 2-3 jenis Islam. Islam hadari, Islam rebla tu sekali lagi, luas lagi pada Islam hadari. Hidup timur lagi. Nak peluas lagi Islam kita ni sempit, dia kata. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Hak dia mau nak buat luas lagi. Orang perempuan boleh iman jemaah, boleh naik baca khutbah jemaah, boleh jadi itu imam jemaah, sama dengan laki-laki. Masalahnya luaslah orang tu betul. Dia nak keluar. Tuhan tak redha. Buatlah dia. Tak ada apa satu. Tuhan laknat. Hak ni saja ni. Satu ni saja. Hak Nabi bawa. Mundur reka buat. Nah ni ada lah. Nak bawa mari. Lebih luas lagi. Kita ada baca dia sempit. Di masjid tu dia kata. Duk kira tempat sembahyang. Kita boleh buat belakang di masjid. Jadi nak menari ke dalam masjid pun tak apa. Mula-mula lah ni main bola dulu ke depan masjid tu. Tarik orang. Esok pun masuk dalam masjid pula main bola. Luas. Boleh belakang ni, tak boleh. Ni sekat pun sekat. Saudara reka lah. Tuhan tak redha. Tuhan tak redha. Itu bukan ajaran Nabi. Lagi. Artinya bahawasa agama yang diredai pada sisi Allah Ta'ala agama Islam. Bab yang kedua, segala dalil di dalam Islam. Ada dalil, penunjuk, percaman. Kita nak cam di mana? Bermula dalil, percaman, nak cam. Di dalam agama Islam itu 4 perkara. Hujah kita, dalil, nak cam. Agama Islam ada 4 perkara. Pertama Quran, itu dalil. Ada Quran cerita tak? Islami di situ kan? Bukan Islam boleh ambil kata-kata main, tak boleh. Yang kedua hadis. Quran kita maklum, hadis perkataan Nabi. Dan ketiga ijma. Apa dia ijma? Pakatan ulama. Ijma ittifaq mujtahidin. Ittifaq ulama mujtahid ba'da wafati nabiyih. Kemudian daripada wafat Nabi, ijma' ulama, 7 ulama boleh buat hujah, boleh buat dalil. Zaman Nabi tak ada, tak timbul. Kemudian wafat Nabi, ulama ni dia buat pakatan, ijma', lepas 7 semua dah, boleh dah. Keempat, kias. Apa kias? Pelaga satu dengan satu yang lain. Kias dipelaga satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi itu orang panggil kias. Satu hujah kita 4, Quran, hadis, ijma' dan kias. Mula-mula kita cari dalam Quran dulu satu benda. Apa hukum benda ni? Apa hukum benda ni? Haramkah, halalkah? Ada dalam Quran? Tak ada. Buka hadis tengok pula. Kadang-kadang tak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Buka hadis pun tak ada juga. Ijma' ulama ada tak? Dan kitab-kitab ulama tak ada juga. Kias pula satu lagi. Pelaga pula.
Benar ni dengan benar ni. Tu orang panggil kias. Walaupun tak ada dalam hadis, tapi boleh pakai. Kias lagu mana? Misalnya antara makis dengan makis alaih, dia kena mufakat. Jangan ada beza. Kalau beza tak boleh. Nabi kata idza kuntum ila salah fakabbir. Kalau mau nak sembahyang, tu saya baca usalli lah. Mana nah kata suruh baca usalli? Ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis suruh baca usalli? Tak ada. Nanti Nabi kata idza kuntum ila salah fakabbir. Kalau mau nak sembahyang, Allahu akbar. Dia duduk baca usalli fardal maghrib. Ini bid'ah. Kita bukan lagu tu. Tak ada dalam Quran usalli itu betul. Tak ada dalam hadis. Ada hujah itu. Ijma' ulama pun tak ada. Hantu baca usalli. Kias. Kias lagu mana? Nabi dia buat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bih. Dia buat haji dan waitu. Dia kata nawaitul hajja. Kita apa salahnya? Nawaitu usalli fardal maghrib. Tak boleh. Kias dengan hak. Pelagar dengan hak. Hak nu nak apa? Hak nu rukun Islam. Haji hanin dapat rukun Islam. Apa salah? Bukan bid'ah. Ada hujah kami. Apa dia kias? Kami pegang pada kias. Tak ada Quran, hadis, tak ada hadis ijma', tak ada ijma' kias. Pelagar tu. Tu orang panggil ya, tapi jangan ada beza lah antara makis dengan makis alaih ni bagi sama-sama hukum Islam. Haji pun rukun Islam, semayang pun rukun Islam. Pasal apa nak haji? Nabi kata nawaitul haji, apa salah ni? Ni pun rukun Islam juga. Usalli fardal maghrib. Boleh. Itu orang panggil kias. Masalah. Dah setuju dah. Ni dia tak mau pakai. Oh, dia pakai. Mazhab pun dia tak mau. Kalau mazhab kita nak baca hari ni, hujah kita tu. Sebab kita pegang Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ingat, qiyas pelagar dengan benar ni. Tak ada dalam Quran pun boleh kita buat keluar hukum. Benar hukum tu tak ada, tapi boleh kita buat. Walaupun tak ada dalam Quran, boleh kita buat. Pasal ada qiyas. Dalam Quran tak kata usalli, tak suruh baca usalli. Dalam hadis tak suruh baca usalli. Ijma' ulama tak suruh baca usalli. Tapi boleh kita baca usalli? Boleh. Mau main di mana pula hukum? Tak ada dalam Quran, dalam hadis, ijma' tak ada. Qiyas. Qiyas dah tahu apa? Qiyas pelagar semayang ni dengan haji. Haji rukun Islam dah. Semayang rukun Islam dah. Haji Nabi berlafaz dengan niat haji. Dan Nabi berlafaz nawaitul hajjah. Apa salahnya aku kata nawaitul usalli? Boleh. Kita buat usalli. Ada hujah kita. Itu satu daripada hujah kita. Dia kata bid'ah macam usalli. Apa? Mu bid'ah. Kami ada tempat kami ambil. Ya, lama-lama hak qiyas. Hak Nabi buat hak qiyas. Ulama buat hak qiyas. Bermula dalil bukti dalam agama Islam itu 4 hujah kita ada 4. Pertama Quran. Tinggi sekali. Tak ada dalam Quran, kita cari dalam hadis. Hukum ni apa dia hukum dah ni. Macam usalli ni hukum di mana? Dalam Quran tak ada. Baca hadis pun tak berjumpa. Cari ijma' ulama pun tak ada. Hatu dia orang baca usalli. Di mana baca usalli? Qiyas. Yusa'idal lisan al-qalba, supaya menolong hati akan menolong mulut akan hati. Bila kata usalli fardhu maghrib, hati pun nak hatu lah kata apa salahnya. Boleh. Itu kita. Tengok. Fasal yang pertama Quran. Ini hujah yang mula sekali Quran lah. Dalam Quran tak boleh petikai pada. Adapun Quran, maka iaitu perkataan. Quran telafaz yang diturunkan atas Nabi. Siapa buat turun? Jibril. Menurunkan wahyu. Adapun Quran, maka iaitu Quran perkataan, ini perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Ini bukan hak manusia, perkataan Tuhan yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat turun, Jibril buat turun. Yang diturunkan ya oleh Jibril. Yang diturunkan yakni oleh Jibril.
yang melemah, yakni melemah daripada makhluk menirunya. Tulis yang melemah, yang melemah makhluk nak tiru buat tak boleh. Itu kata mukjizat. Ajaza yu'jizu i'jaz, lemah, tak siapa boleh buat. Yang melemah, yakni melemahkan makhluk daripada menirunya dengan satu surah daripada Quran, tak boleh buat. Hak Tuhan sendiri. Kemudian lafaz tu pula, lafaz Quran tu yang dibuat ibadat dengan membacanya. Yang dibuat ibadat dengan membacanya. Tulis tu, yakni bila kita baca Quran itu ialah satu ibadat, dapat pahala. Tu. Baca Quran tu ibadat, dapat pahala. Dia kata aku tak payah baca, aku duk ingat. Dah bukan kira ingat. Mengingat memanglah mengingat, tapi baca ke tak? Baca di mulut. Ni bulan Ramadan ni, pakat baca Quran. Jadi yang dibuat ibadat, dijadi ibadat, tak pahala lah. Dengan membaca tu dapat pahala besar. Malah nak baca Quran, kira dengar orang bertanding ya. Boleh apa? Dia mau boleh duit ke? Kita tak boleh buat satu. Duduk lengok, baca sendiri. Kira dengar orang, bertanding Quran. Buat apa? Kita nak baca Quran tak boleh. Kita sendiri baca tiap-tiap orang. Lepas subuh baca. Ini bulan Ramadan, nak cari mana lagi? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang turun Quran. Baca jadi ibadat. Ini buat ibadat dengan membacanya. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Telah berfirman Allah Ta'ala, tulis itu. Telah berfirman Allah Ta'ala, yakni menjadi dalil. Telah berfirman Allah Ta'ala, yakni menjadi dalil bahawa lemah meniru Quran. Menjadi dalil bahawa lemah kita nak meniru Quran. Jadi kita nak tiru Quran lemah, tak boleh tiru. Tak ada siapa boleh tiru. Sampai kiamat, kitab lain pada Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, ada orang boleh ubah. Tahrif dia panggil. Ubah, kikih bang, ganti lain situ. Kikih buang, ganti lain situ. Quran tak payah. Buat je orang tahu dah kata, ni Quran ni tak betul ni. Buat je satu huruf sebaris tak betul pun orang tahu dah. Sedar, orang sedar. Cepat orang sedar. Kata Quran itu baris salah tu. Cepat orang sedar. Kitab lain dia tahrif, maknanya dia boleh buang. Dia boleh terganti lain. Quran tak payah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna kami, nahnu kami, nazzalna zikra, kami turun Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri kami jaga. Terus siapa tipu lah. Terus siapa nak tipu pula. Nak buat tak boleh, nak tipu pun mana tak boleh. Tuhan jamin dah. Telah berfirman Allah Ta'ala, dalil kata lemah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jikalau kamu, hei kafir Mekah, duk syak Quran yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, duk syak, kata Quran itu bukan daripada Tuhan. Orang musyrik Mekah dia kata Muhammad mereka buat, bukan hak Tuhan. Tuhan turun ayat ni nak rak. Kalau mu hei musyrik Mekah, mu duk kata Muhammad buat Quran, mu orang Arab, Muhammad pun orang Arab. Kalau Muhammad ni orang Arab boleh buat, mu orang Arab boleh buat. Faktu bi suratin, buat lagi satu surah. Cuma buat satu surah. Mu kata Muhammad buat. Faktu bi suratin misli. Buat datang satu surah macam Quran. Buat mari pendek sekali. Surah apa yang pendek sekali?
Inna a'taina. Mari cara tu pun jadilah. Oh, dia kata boleh buat. Baca nak dengar. Nabi kata, baca. Inna a'taina kal aq'ar. Oh, kata Kausar, dia kata aq'ar. Tak boleh jadi. Tak boleh buat. Inna a'taina kal Kausar. Kami kurnia kepada engkau, Muhammad, kolam Kausar di syurga itu. Dia pun buat lah. Nak menjadi sebab Quran, buatlah. Tapi jangan ambil hal ni, ambil hal lain pula. Inna a'taina kal aq'ar. Aku kurnia pada engkau, Muhammad, burung gagak. Burung gagak nak buat apa? Tak boleh buat. Tak boleh tiru. Faktu bisurati min misli. Sampai kiamat tak boleh. Artinya, dan jika ada kamu, musyrikin Mekah, kamu tu khitab pada musyrikin, pada syak daripada Quran yang kami turunkan tu, duduk syak, duduk ragu-ragu, duduk tak percaya, duduk kata Muhammad buat. Bukan Muhammad buat. Muhammad dia tak pandai menulis, tak pandai baca. Nabi Al-Ummi, Nabi yang bahasa betina. Muhammad An-Nabi Al-Ummi. Apa makna ummi? Betina, tak tahu tulis, tak tahu baca. Orang betina. Pasal dia gelarkan Nabi itu Muhammad An-Nabi Al-Ummi. Nabi yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Pasal apa Tuhan beri jadi lagu tu? Dia tak erti, tak kena huruf. Nabi buta huruf. Wa ke jim ke kha, Nabi tak kenal huruf. Baca boleh, tak tulis tak boleh. Dia tak kenal huruf. Pasal apa Tuhan berjadi? Kalau Nabi pandai menulis, kenal huruf, lagi dia tak percaya Muhammad dia tulis sendiri. Sedangkan Nabi tak pandai tulis, tak pandai tuduh kata Nabi buat. Nabi tak pandai menulis, tak pandai, tak kenal huruf. Tulis macam mana? Dah tulis macam mana? Dia bukan kenal huruf. Itu pun tuduh Quran ni kata Muhammad buat. Tambah kalau Nabi pandai kena huruf, pandai menulis lagi, dia tak percaya Quran. Kita jangan jadi begitu. Kita percaya penuh Quran ni daripada Tuhan. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin. Quran yang mulia duduk di lauh mahfuz. Jibril buat turun, bukan perkataan siapa. Hak Tuhan sendiri kan. Artinya, dan jikalau ada kamu, kafir Mekah, pada syak daripada Quran, mudah tak percaya, kata Muhammad buat, yang kami turun atas hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mudah syak, maka datangkan oleh kamu, buatlah oleh kamu akan satu surah yang seumpama Quran. Tak upaya, tak boleh buat satu ayat. Walau ijtama'atil jinn wal ins ala ayatu nabi misli hadzal Quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jikalau jin, Tuhan kata, manusia, jin pakat beripu, gotong royong semua buat satu ayat Quran, tak boleh jadi. Tak boleh jadi, tak boleh jadi macam Quran. Macam mana yang payah sangat Quran? Dia balaghahnya, fasahahnya cukup lengkap tu Quran. Segi balaghah cuba buat kajian tengok. Segi makna dia luas ke mana. Satu kita nak tafsir Quran tak boleh. Mampasara Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa tafsir Quran dengan fikiran dia, tak ambil hakikat ulama, musiat tempat dalam neraka. Bukan senang ya Quran, hak Tuhan sendiri. Tuhan yang kata maksud pun begini. Kata maksud rancangan tu, hang tafsir tu maksud tu betul kali. Tuhan mau lagu tu kali. Tengok alif lam mim. Apa makna dia? Allahu a'lamu bi maradi. Allah Taala yang tahu. Dia kata dia tahu. Tapi tak berani. Itu ayat mutasyabih. Ada setengah pula dia kata alif tu Allah, lam tu latif, mim tu mubin. Alif lam mim itu nama Tuhan. Dia kata Allahu Latifun Mubin. Dia pandai-pandai. Serah. Ada tafsir kita tak reti. Parah, ingat tu ayat Quran tu yang debat main-main. Tak boleh orang nak tiru sampai kiamat. Maka datangkan oleh kamu akan satu surah yang seumpama Quran. Tak boleh. Nak buat Quran tu siapa tiru, tak jadi Quran.
hak Tuhan sendiri. Fasahahnya, balaghahnya cukup lengkap semua. Makna-makna dan segi nahwunya semua ada belakang. Sikit-sikit ayat pun kita nak berani. Nak pandai-pandai minta berani. Ini dak sikit-sikit tafsir, sikit-sikit nak tafsir, sikit-sikit nak tafsir. Man fassara Quran birra'i. Siapa-siapa tafsir Quran dengan fikiran dia. Kita nak tafsir Quran, kita tengok apa ulama buat. Kita tak berani. Ulama buat tu tak apa, depa ulama. Dia boleh terjemah. Kita baca hak dia buat dah. Kita jangan buat. Tak padan dengan kita. Ni dah tak pegang kita tafsir, pegang Quran. Baca Quran, hurai perang. Ingat. Ulama-ulama yang betul dia tak mahu buat. Baca kitab ulama buat. Ayat surah ni apa ulama peterang Jalalain ke tafsir Nasafi ke tafsir apa nama Ibnu Hayyan, Abu Hayyan, tafsir apa saja ulama buat. Kita jangan pandai. Jadi jangan beragak kita pandai. Pegang Quran, tafsir di situ ya. Benda ni lemah kan nak cikgu tak boleh. Benda yang tinggi sekali. Mukjizat yang tinggi sekali hak ni lah Quran. Mukjizat yang paling melemah. Mana mukjizat melemahkan makhluk. Mukjizat Quran. Lemah makhluk nak cikgu tak boleh. Dan terbahagi segala ayat Quran itu kepada dua bahagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin. Allahu inna nas'aluka al-ilma an-nafi'a wal Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.